kita boleh letak dalam satu bilik tu banyak komputer kalau ikutkan saiz komputer sekarang lah. Okey, ini adalah UNIVAC, komputer komersial pertama di dunia. Masih besar tapi tidak sebesar komputer generasi pertama. Nampak kecil lah, maksudnya walaupun tak boleh lah nak cakap kecil, masih besar tapi lebih kecil daripada komputer generasi yang pertama. Okey, ini adalah gambaran fizikal komputer untuk first generation. Okey, sorry gambar agak tidak terang. Okey, kemudian ini adalah second generation. Third generation. Okey, third generation ni dah kecil lah kan. Komputer nampak kecil, dah boleh dibawa ke sana kemari. Okey, untuk fourth generation dan fifth generation. So komputer dah semakin dia naik taraf, dikemas kini, upgrade daripada yang sebelumnya yang agak lemah kepada yang lebih laju, lebih berkuasa tinggi dan lebih murah. Okey kelas, kita dah pun tahu tentang sejarah komputer. Kita juga dah tahu tentang generasi komputer. Kali ini dan yang seterusnya sekarang ni kita akan saya bukan kita, saya akan menerangkan jenis-jenis komputer. Okey, di mana sebenarnya banyak jenis-jenis komputer, tapi saya kelaskan dalam 6 jenis komputer supaya para pelajar tahu di mana jenis-jenis komputer itu berada. Okey, untuk jenis-jenis komputer ada 6 jenis, iaitu superkomputer, mini-frame, mini komputer, workstation, server dan microkomputer. Okay, jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan komputer-komputer itu. Okey, untuk komputer yang pertama, komputer super. Okey, kalau para pelajar tengok gambar tu, itu adalah gambar masa kini tapi besar. Dia bukan besar disebabkan dia komputer generasi pertama, tetapi dia besar kerana dia memerlukan mungkin storan yang besar, prosesor yang besar ataupun berkelajuan tinggi, dan kuasa yang tinggi lah. Komputer jenis ini adalah jenis yang paling mahal dan paling laju dalam memproses data tanpa sebarang gangguan. Okey, komputer ni mampu mengendalikan beberapa program dalam masa yang pantas. Harga mahal dan digunakan untuk penyelidikan saintifik. Mempunyai saiz yang sangat besar yang kebiasaannya diletakkan di dalam ruangan khas. Itu untuk komputer super lah, komputer yang mempunyai keupayaan yang tinggi. Okey, kalau para pelajar lihat komputer disusun dengan baik dan senang untuk diselenggara. Okey, seterusnya komputer rangka utama, mainframe computers. Komputer jenis ini direka bagi membezakan komputer tradisional yang bersaiz besar. Ia juga mampu untuk mengendali dan memproses jumlah data yang sangat banyak dengan sangat pantas. Okey, untuk komputer rangka utama ni besar juga, tapi tidak sama keupayaannya dengan komputer yang pertama tadi, superkomputer. Yang ini kecil sedikit daripada superkomputer, dan kebanyakan jenis komputer ini digunakan oleh syarikat, bank, kerajaan dan universiti. Okey, seterusnya komputer jenis mini komputer. Okey, mini komputer ni adalah komputer yang digunakan oleh ramai pengguna.
Ia tergolong dalam kategori antara rangka utama komputer, mainframe komputer dan komputer yang digunakan oleh seorang pengguna, single user computer. Ia juga dipasang secara bertingkat seperti rak dan disambungkan kepada terminal-terminal. Saiz komputer ini adalah sederhana seperti rak. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis komputer yang seterusnya, iaitu workstation. Workstation adalah komputer dengan prestasi yang lebih tinggi digunakan untuk tugas tertentu. Perkakasan dan perisian di stesen kerja direka untuk menyampaikan prestasi terbaik dalam satu jenis tugas. Okey, workstation boleh sama ada bersambung dengan rangkaian atau sistem sendiri. Selalunya workstation ni digunakan oleh pereka design, pereka grafik, pelukis pelan yang menggunakan sistem ataupun perisian yang memerlukan grafik yang tinggi, spesifikasi yang tinggi untuk beroperasi. Okey, kita pergi pula kepada komputer yang seterusnya, iaitu server. Server ni dipanggil juga sebagai pelayan, adalah perkakasan atau perisian yang digunakan untuk memenuhi permintaan dari komputer lain yang disambungkan kepadanya. Server adalah komponen utama sistem rangkaian di mana ia memenuhi permintaan perkhidmatan di dalam rangkaian. Selalu dipasang di dalam bilik server untuk aplikasi-aplikasi berat. Untuk kegunaan syarikat lah, bukan untuk individu. Individu bolehlah guna, tapi selalunya individu yang menggunakan server ni adalah pentadbir sistem untuk kegunaan server itu sendiri. Okey, jenis-jenis server adalah seperti server web, server file, server email dan sebagainya. Okey, komputer yang seterusnya adalah microkomputer. Microkomputer biasanya merujuk kepada komputer riba atau komputer desktop yang anda guna dalam rumah biasa. Microkomputer mengandungi fungsi komputer yang lebih besar tetapi dalam bentuk yang lebih kecil. Menggunakan hanya satu chip pemproses macam komputer kita lah. Komputer kita kat rumah, laptop kita kat rumah hanya menggunakan satu chip pemproses. Dan jenama komputer yang popular ialah Apple, Asus, Dell, HP dan sebagainya. Oh, saya dah salah gambar dah ni. Itu bukan gambar microkomputer, itu gambar server tu. Okey, tapi tak apa, saya rasa semua orang tahu kan gambar komputer desktop bagaimana, gambar komputer riba macam mana. Saya minta maaf lah di atas kesalahan gambar tersebut. Okey. Dah habis. Okey, dah habis dah. Rupanya sesi pembelajaran kita pada hari ini dah selesai dah sampai kepada sesi soal jawab. Jadi saya ingin mengambil sedikit masa untuk mengadakan sesi soal jawab bersama dengan para pelajar sekalian. Okey, kita tengok dulu soalan yang telah saya sediakan. Sebelum tu diharapkan semua faham dengan apa yang saya terangkan. Sekiranya para pelajar tidak faham, para pelajar boleh melihat video pembelajaran ini berulang kali dan para pelajar juga boleh membaca nota yang disediakan dan juga boleh melayari internet untuk kefahaman yang lebih. Okey, soalan yang pertama di bawah tajuk LA 1 review komputer sistem. Nyatakan definisi komputer. Apakah definisi komputer? Soalan yang kedua. Proses komputer terdiri daripada 3 unit. Sebutkan unit-unit tersebut. Senang je ni. Terangkan secara ringkas generasi komputer dan komponen yang digunakan.
Soalan yang keempat, gambar di bawah merujuk kepada komputer. Dan soalan yang kelima, sebutkan jenis-jenis komputer. Yang ni saya rasa para pelajar mesti masih ingat apakah jenis-jenis komputer sebab saya baru terangkan tadi. Betul? Okey, saya bagi masa 5 minit. Bukan. Saya bagi masa sedikit untuk para pelajar menjawab soalan-soalan yang saya utarakan tadi. Okey, masa tamat. Jadi saya akan berikan jawapannya. Okey, berikan jawapannya. Ini adalah sekadar latihan saja. Jadi jangan risau, tiada markah. Okey, untuk jawapan kepada soalan saya tadi. Soalan pertama, nyatakan definisi komputer. Saya dah suruh hafal kan? Okey, saya dah suruh hafal apakah definisi komputer sebab soalan tu sangat popular dalam final exam. Jadi jawapan untuk soalan 1 merupakan sebuah mesin elektronik yang mampu memproses data, mengeluarkan atau menyimpan data mengikut arahan manusia untuk dijadikan maklumat. Terdiri daripada kekakasan dan perisian dan mempunyai pelbagai jenis dan saiz. Okey, untuk jawapan kepada soalan yang kedua, proses komputer terdiri daripada 3 unit. Sebutkan unit-unit tersebut. Okey, unit input, unit pemprosesan dan unit output. Soalan seterusnya, mari kita lihat jawapan untuk soalan 3. Okey, generasi 1, tiup vacuum. Generasi 2, teknologi transistor. Generasi 3, chip litar bersepadu. Generasi 4, pemproses makro. Generasi kelima, memiliki kecerdikan buatan. Okey, boleh kelas? Soalan yang keempat, gambar di bawah merujuk kepada komputer. Okey, komputer apa tu? Gambar ini merujuk kepada komputer jenis ENIAC. Dan soalan yang terakhir adalah sebutkan jenis-jenis komputer. Ini senang je para pelajar sekalian. Okey, jenis-jenis komputer: superkomputer, mini frame, mini komputer, workstation, server dan microkomputer. Dengan berakhirnya jawapan untuk soalan kelima, maka berakhirlah sebenarnya kelas kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pelajar kerana mengambil peluang untuk bersama-sama dengan saya dalam kelas kita pada hari ini. Okey, secara kesimpulannya, para pelajar sepatutnya tahu apakah sejarah komputer, apakah generasi komputer dan apakah jenis-jenis komputer. Sebaik saja pembelajaran ini selesai. Sekurang-kurangnya kalau sebelum ni tak pernah tahu pun benda tu, tapi sekarang para pelajar dah tahu sedikit atau paling kurang sedikit tentang komputer. Okey, saya ucapkan terima kasih. Tetapi saya ucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang dengan tajuk pembelajaran 1.4 Computer Systems Hardware dan 1.5 Computer System Software, masih di dalam LA1 Review Computer System. Okey, para pelajar sekalian, terima kasih dan jumpa lagi. Bye.